ilmu dia, jiwa dia begitu tinggi, tak serupa dengan hak sah lagi. Serupa Tuhan boleh bui. Kenapa Tuhan tak boleh bui orang yang dapat menjangkau lebih lagi? Sekarang ni orang duduk naik rata reti pergi dunia angkasa lepas dah sekarang ni. Tak ada siapa dia kata pelik. Kalau manusia biasa boleh pergi, apa yang kita kata dengan mukjizat? Pasal dia tak terima mukjizat tadi lah. Mukjizat ni pasal tak masuk akal. Dia kira lagu tu. Jadi dia kata kita nak terima Quran. Terima Quran. Dalam Quran ada sebut. Dalam Quran ada sebut. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Tak apalah dah tak saya terima hadis. Tak saya terima hadis. Dia tak boleh pergi. Orang hak tak terima hadis ni susuk dia tak akan terima juga Quran. Dia kata apa nak cerita apa nama ni Sidratul Muntaha lah, macam-macam lah cerita pelik-pelik kan. Kalau kita baca dalam Mi'raj, memang sungguh kalau tak ngaji molek boleh jadi keliru juga. Misalnya air sungai Nil tu punca dia mari dalam syurga, tu hak cerita Mi'raj juga tu. Mana bolehnya dia kata air sungai Nil, air sungai Furat tu mana punca dalam syurga pula. Benda tu kena ngaji lah. Ni bukan masa dia nak ayat tu lah. Banyak juga bendanya hak pelik-pelik. Kalau kita fikir dok tu pahala ke mana penyelesaian ni? Ni lah setengah-setengah orang yang kita tidak kata semua inti hadis tu dia tidak ikhlas. Boleh jadi dia ikhlas tapi tak cukup kakah, menyebabkan dia jadi menyeleweng juga. Sebab kita kata tadi lah, dia memang betul dah tapi dia salah faham. Dia kata nak ikut Quran. Apa kalau ikut Quran? Dalam Quran sebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia telah melihatnya sekali lagi. Yang Nabi SAW telah melihat Jibril sekali lagi. Inda sidratil muntaha, dekat sidratil muntaha. Sidratil muntaha ni mana dalam dunia kah? Indaha jannatul ma'wa, dekat dengan sidratul muntaha tu syurga al-ma'wa, tempat manusia akan pergi. Ni cerita syurga tu dalam Quran. Nak tolak Quran apa pula? Jadi dalam Quran pun ada sebut. Sebab itu penting mana kita mengaji hadis Quran, baru kita tahu hak saat ni tak betul. Dia kata tak boleh. Mana boleh manusia pergi dekat syurga? Tu dalam Quran sebut. Sebab orang-orang hak mengaku Islam ni kan, hak ajaran sesat ni, walaupun dia tolak hadis Quran, dia dakwa dia terima. Mungkin ikhlas hati dia terima. Tapi saat ni mungkin dia pun tak ngaji. Misalnya dalam bab saat ni, tu ayat Quran ada tu. Tu bukan Sidratul Muntaha, tu bukan duduk dalam dunia. Jannatul Ma'wa tu bukan duduk dalam dunia. Maknanya Nabi telah tengok duduk sana, bukan duduk dalam dunia. Tak saya terima Mi'raj apa-apanya. Maknanya Quran dengan hadis yang sahih tidak bercanggah. Tidak bercanggah sama sekali. Hak tu yang nak ayatnya. Jadi hak ajaran sesat dia menyeleweng, dia jadi faham tak kena saat ni lah. Sebab dia ada buah dia sendiri dah. Dia cuba buat lari ayat Quran. Hak mana hadis dia boleh tolak, dia tolak. Sebab dia kira agama ni baru boleh terima hak sesuai dengan zaman dia, dengan otak orang zaman dia. Itu silap dia. Sepatutnya tidak gitu. Sepatutnya kena terima agama ni bukan untuk kita saja, bukan untuk orang zaman kita saja, bukan untuk bangsa kita saja. Sepatutnya baru selesai. Banyak perkara lah kita tak faham. Hak zaman kita ni pun kita tak faham, kita tak dapat belaka, tak tahu belaka. Hak zaman kita usah kau akan datang, tak boleh nak fikir. Jadi di sinilah Imam Bukhari buat mari ni dia berhadapan dengan golongan-golongan yang mendakwa Islam tapi sesat lah. Golongan mana? Dia ada beberapa macam. Hak Imam Bukhari duduk beradak ni golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Jahmiyah. Ni. Murji'ah ni dia katakan memang iman tu penting. Iman tu daripada wahyu lah kita dapat. Tetapi iman ni bila seseorang tu ada iman, dia buat gapo pun tak apa dah. Maksiat gapo pun tak apa, masuk syurga pun tolak, tak akan masuk neraka, tak akan terjejas iman dia. Kalau dia tak buat agama satu, tak ada taat agama satu pun tak apa.
bahkan sepanjang hidup dia ni penuh dengan maksiat, tapi dia percaya dalam hati dia, cukup dah tu. Ni puak-puak Murji'ah. Puak-puak Murji'ah ni satu puak pula. Jadi kita tak payah buat apa. Iman dia tidak bertambah, tidak berkurang. Duk setara tu supaya orang kafir, kata dia. Kalau kafir buat baik setara mana pun, buat baik setara mana, ada kesan perbuatan baik dia untuk masuk syurga. Masuk syurga? Tak masuk syurga betul lah, kata dia. Pas orang mukmin ni pun lagu tu sebalik waktu. Bila dia ada iman, dia jahat setara mana, dia tak bakal masuk neraka. Supaya orang kafir tak masuk syurga, baik setara mana. Orang mukmin ni jahat setara mana, tak akan masuk neraka. Supaya tu sebalik. Dia bawa pergi kot tu. Lepas tu kalau lagu tu kita kata sedap, tak apa, boleh buat belakang. Jadi lagu mana? Lagu tu ke Islam tu. Lepas tu yang Nabi sakit-sakit kepala pun, kat kepala ni, kat kemah kepala, sakit kepala ni, pergi semayang macam tu, lagu mana? Kalau lagu ni tak beri zakat, kalau gini sebut neraka, tu lagu mana? Kalau tidak perlu semua tu. Ya Nabi SAW hidup dia percaya gitu saja. Sebab Abu Talib percaya Nabi ni Nabi betul. Heraklu dulu kita baca, dia percaya Nabi ni Nabi akhir zaman. Lepas tu beriman ke dia? Jadi ke dia? Cukup dah lah setara tu. Lepas tu ikut dia, nak buat lagu mana? Cukup? Tak cukup. Kan kalau kita belajar betul ni, nampaklah dia tidak lagu tu. Dia kata bila seseorang tu beriman, tak ada apa, tak ada mudarat, maksiat, taat tidak memberi apa-apa, tidak meningkatkan seseorang tu. Iman dia duduk setara tu dah. Iman duduk setara tu dah. Maknanya iman ni satu benda basit. Kalau dalam istilah dia sebut basit. Iman tidak terjejak. Dengan maksiat tidak terjejak, dengan amalan baik pun tidak kau naik dah, setara tu. Tidak kata jadi gemuk, orang kata kan, istilah orang kita kampung ni kata iman gemuk, iman kuru. Tak ada kuru ni gapa dia kata. Hak ni tak ada, setara tu je iman. Ni Murji'ah. Sampai hak lagi buat Khawarij. Ni Islam juga, ngaku Islam juga. Mu'tazilah. Dia ni buat ni kata seseorang tu dia tidak beriman dengan semata-mata dia ngaku dalam hati saja. Kena kata dan kena buat. Kalau buat maksiat, dosa besar, jadi kafir lalu. Jadi kafir. Sampai hak pula. Jadi kafir lalu. Kafir itu pula kekal dalam neraka. Maksiat. Kalau seorang tu berzina kata, minum arak, maksiat. Bunuh orang, apa-apalah, maksiat dosa besar. Dia tidak beriman dah. Dia jadi kafir lalu. Sebab apa? Sebab iman-iman ni dia gabungan 3 perkara. 3 perkara ni mesti tak boleh tak ada. Kalau tak ada tak jadi. Kalau buat tak serupa dengan hak ni, jadi lagu lain. Tidak beriman, kafir jadinya. Ini Khawarij kata. Mu'tazilah pun lagu tu juga. Cuma beza dia hanya Mu'tazilah dia kata orang yang melakukan maksiat di dosa besar ni, dia tidak jadi kafir, dia jadi fasik. Fasik. Tidak mukmin, tidak kafir, tapi fasik. Tapi fasik dia ni tidak serupa fasik kita ahli sunnah ni. Fasik dia ni kekal dalam neraka juga. Masuk neraka juga, kekal dalam neraka. Jadi maknanya dari segi akibat dia nya, hujung jatuh dia serupa dengan Mu'tazilah juga. Cuma dia tak sebut kafir je. Dia tidak beri nama kafir tu je kepada orang yang melakukan maksiat, dosa besar. Tetapi dari segi akibat dalam nerakanya, kekal dalam neraka serupa dengan orang kafir juga. Ini bahan dia. Maknanya tak boleh nak pisah. 3 perkara mesti kena ada. Kalau tidak tak jadi. Kalau tidak tak jadi. Imam Bukhari berhadapan dengan puak-puak ni. Ini latar belakang dia. Kena faham latar belakang tu dulu, barulah faham apa yang dia kata begini. Cuma sebelum pada kita pergi ni, pergi bincang ni, ada lagi perkara. Ada juga disebutkan bahawa Imam Abu Hanifah dan ramai mutakallimin, yani ahli-ahli ilmu kalam, dia kata dari segi zahirnya kata-kata dia tu serupa dengan Murji'ah tadi.
Sehingga orang sebut dia ni murjiah juga.